Berkenaan dengan kita ni mengaji hadis, bila kita mengaji hadis, kita kena cekap terutamanya perawi hadis tu sendiri, supaya orang tak tengok tentang kelemahan kita yang membawa sunnah. Kita bawa sunnah tapi kita tak tahu proses pembentukan hadis tu sendiri. Bijak bercakap, bergulung-gulung, berbunga, tapi penghujung noktah yang kita cipta daripada ceramah kita, orang kata kita tak faham. Orang tak faham. Hari ini orang yang ada ilmu dah ramai, yang belajar dah ramai. Maka kita kena jadikan sunnah kita ni sunnah yang kata bukan sakat kelompok kita, sunnah yang merangkumi semua. Bila semua, maksud dengan keadaan dia, dengan zuruf dia, kena perhati semua sudut. Kena perhati semua sudut. Baru kita akan jadi sunnah yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Kan kita tengok hadis berkenaan dengan perbincangan kita hari ini, ialah satu semayang yang Nabi tuntut sangat-sangat sahabat dia buat, ialah semayang witir. Semayang witir ni bagi 3 mazhab. Satu mazhab yang agak mengatakan wajib, fard. Dia istilah wajibun, fardun berbeza di sisi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah perkataan fardu dengan wajib dia berbeza. Itu istilah fiqhiyah kalau orang ngaji fiqh. Walau macam mana pun kita tak mau nak dalam-dalam itu semua. Ustaz ni raplah, ustaz ni main apa ni, apa tajuk. Bagi tajuk kita boleh faham, sudahlah. Cara-cara kita kerja dengan cara-cara kita ni cukuplah. Kita ambil satu tajuk malam pada malam ni, satu benda yang kita nak beramal, semayang witir. Semayang witir. Semayang witir bagi semua mazhab, cuma mazhab Imam Abu Hanifah kena buat. Pasal tu kita pergi masjid Capital Keling, macam mana pun dia bangun. Dia bangun, nampak dia duduk sekalipun dia mesti buat. Pasal tu Nabi SAW, Nabi kata orang yang boleh bertemu semayang witir dia, semayang witir dia boleh bertemu dengan semayang subuh, the best, paling bagus sekali. Okay, Ustaz pernah cakap baru ni bab witir. Dia minta Ustaz ni, jadi Ustaz pun akan cakap malam ni. Oleh sebab tu, berkenaan dengan ada semayang, walaupun sahabat Nabi sebut bila bertemu dengan isteri-isteri Rasulullah, kita mengutamakan isteri Rasulullah. Pasal mereka lebih tahu tentang semayang Nabi dalam tu, mereka lebih tahu. Pasal Nabi jarang buat semayang sunat, jarang sangat-sangat. Mungkin 2-3% je yang Nabi depan yang sahabat tengok. Selebihnya semua dalam rumah. Yang Nabi semayang apa nama, kita tengok semayang qabliyah dan ba'diyah, kan? Maka hadis qabliyah dan ba'diyah ni di Malaysia, termasuk kita yang sunnah ni pun, kita beramal dengan apa nama, kita beramal dengan Abdullah bin Umar. Kita tak sedar dalam masa kita buat sunnah, tapi dalam masa yang sama, hadis yang kita pakai untuk semayang qabliyah dan ba'diyah ni, kita ambil Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tu maksud dia anak Sayyidina Umar, anak gangster kota Mekah, perkasa kota Mekah yang jahat tu. Dulunya bapa dia ketua perkasa di Mekahul Mukarramah. Gangster, ya Allah. Oleh sebab tu kita tengok, maka hadis berkenaan dengan qabliyah dan ba'diyah ni kita ringkaskan dia. Ada 2 yang memang ada banyak, tapi ada 2 punca dia 2. Pertama daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar cakap tentang qabliyah dan ba'diyah Rasulullah. Satu lagi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kelebihan Aisyah ni besar. Kalau kita boleh ranapkan Aisyah, maka tidak ada agama, tidak ada sunnah yang kita boleh ambil pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ranapkan Aisyah, maka tak boleh hidup satu sunnah pun di atas muka bumi ini. Pasal sunnah yang paling istimewa ada di lidah, mulut Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba orang pelekehkan Aisyah, terutamanya Syiah. Pelekehkan Syiah, automatik kita tengok mazhab tu kita kata kafir. Jangan lagi kita kata dia Islam, dia tak ada Islam dah. Tapi kalau orang sama kan, orang jenis sunnah ni sama dengan Syiah, berarti kita doakan dia Allah bagi hidayah,
Terutamanya orang macam ni semua yang digelar sebagai ustaz atau ulama, dia bercakap atas dasar emosi dia, bukan agama dia. Maka kita pun jangan balas dengan emosi. Pasal dia dah jadi syaitan, maka kita pun jawab dengan cara syaitan. Syaitan dengan syaitan, dua-dua syaitan. Ada faham? Oleh sebab tu ya Allah, Nabi SAW, Abu Jahal jawab dekat dia dengan suasana, tapi Nabi balas yang sebagaimana dikendaki oleh Allah Ta'ala. Macam tu pun kita jawab dengan cara ilmiah. Bila orang kata ni di pak-pak ni semua sama lah dengan apa nama Syiah, nampak tak? Kita doa dekat dia, kesian dia mengaji tinggi, kadang-kadang kita tengok kelulusan dia, tapi Allah tak boleh bagi kat dia satu ilmu yang dia sendiri nampak hidayah Allah Ta'ala. Dia tak nampak benda tu. Sedangkan orang sunnah lah orang yang mempertahankan hadis Rasulullah, terutamanya Aisyah radhiyallahu anha. Syiah memang dia maki dekat Aisyah, dia kata wanita zina. Kita mempertahankan Aisyah radhiyallahu anha. Ada faham? Oleh sebab tu hadis berkenaan dengan qabliyah dan ba'diyah. Hadis daripada Abdullah bin Umar yang selalu saya cakap dengan apa? Abdullah bin Umar ni buat main qabliyah dan ba'diyah. Dia kata satu hari kena buat 10 rakaat. Aisyah kata 12 rakaat. Pada hadis antara Abdullah bin Umar dengan Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Umar kata 10 tak mana? Dia kata sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat kata Abdullah bin Umar. Sebelum zuhur 2 rakaat. Selepas zuhur 2 rakaat. Asar ada tapi dia tak termasuk kategori ini. Okey. Maghrib pun maghrib selepas maghrib, sebelum pun ada tapi tak termasuk. Nak sembahyang sebelum maghrib pun boleh. Nabi sembahyang, kadang-kadang Nabi sembahyang. Lepas maghrib 2 rakaat, lepas Isya 2 rakaat. Jumlah dia semua berapa? Apa lupa. You all don't know mathematics? Okey, lagi sekali. Dia kata kat sini sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat dah jadi 4. Selepas zuhur 2 rakaat dah jadi 6. Lepas maghrib 2 rakaat dah jadi 8. Selepas Isya 2 rakaat dia jadi 10. Ini hadis yang daripada Abdullah bin Umar. Hadis sahabat Nabi cerita berkenaan dengan qabliyah dan ba'diyah. Mailah sahabat Nabi macam mana pun, mereka semua tak lebih daripada 10 rakaat. Kecuali Aisyah radhiyallahu anha, cerita mai kata sembahyang qabliyah dan ba'diyah Rasulullah ada 12. 12 dia beza tang mana? Dia beza tang zuhur saja. Yang mana Sayyidina Umar kata qabliyah zuhur ada 2, Aisyah kata ada 4. Tang situ je yang menyebabkan hadis Aisyah jadi 12 rakaat qabliyah dan ba'diyah. You all understand? Maka kedudukan hadis dalam bab ni, kalau kita mengaji ilmu hadis, yang mana kita nak ambil, automatik kita ambil daripada Aisyah. Pasal sembahyang qabliyah dan ba'diyah Nabi banyak sembahyang di rumah.